عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, begitu saudara-saudara diam daripada berkata-kata apabila khatib sedang berkhutbah, kerana menurut tujuan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam sekalipun, maka sia-sialah salat fardu Jumaat. Oleh itu diamlah dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita memperoleh taufik dan hidayah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillahil qail la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd,
فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada yakni kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik yang bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk meluruskan kepahaman tentang bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu daripada perkara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh umat Islam pada hari ini adalah memelihara kesatuan dan kesepahaman. Ia adalah tunjang kepada kekuatan umat Islam sejak bermulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Kesatuan umat Islam akan membawa kepada kekuatan, sebaliknya perpecahan akan membawa kepada kelemahan, dan lama-kelamaan ia akan membawa kepada kemusnahan. Maka menjadi tugas umat Islam untuk sentiasa mendamaikan di antara manusia, menegur kesilapan dan kesalahan, serta menerangkan yang hak agar dapat meluruskan yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 114, sebagaimana yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan daripada orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia. Dan sesiapa berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah, maka kelak akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perkataan bid'ah adalah sebuah perkataan yang selalu bermain di bibir masyarakat pada hari ini, tanpa kita sedar bahawa sebahagian daripada kita telah menyebut dan memahaminya dengan kepahaman yang salah dan tidak tepat. Salah faham ini berpunca daripada ilmu yang tidak sempurna dan kepahaman yang terkeluar daripada landasan kepahaman ahli sunnah wal jamaah yang dipegang umat Islam di seluruh dunia. Secara umumnya, bid'ah bermaksud perkara baru di dalam agama. Akan tetapi para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i mempunyai huraian yang lebih jelas berkenaan dengan makna bid'ah. Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Madkhalu ila ilmi sunan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i berkata yang bermaksud, perkara baru dalam agama itu ada dua jenis. Pertama, perkara baru yang diada-adakan yang menyalahi kitab atau sunnah
atau asar atau ijma', inilah bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang dianggap baik yang tidak menyalahi salah satu daripada perkara tadi, inilah bid'ah yang tidak tercela. Hal ini dikuatkan lagi dengan pandangan yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, iaitu seorang ulama besar dalam bidang hadis. Di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahawa Imam Asy-Syafi'i telah membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah mahmudah, yakni baik, dan bid'ah madmumah, yakni tercela. Apa yang selari dengan sunnah, maka ia adalah baik di sisi syarak dan tidak menjadi kesalahan untuk dilakukan. Manakala apa yang bertentangan dengan syarak, maka ia ditolak dan haram untuk dilakukan. Kepahaman Al-Imam Asy-Syafi'i ini sangat disokong oleh kebanyakan para ulama yang datang selepas beliau. Hal ini disebutkan dalam banyak kitab-kitab fiqh para ulama yang terdahulu dengan penerangan yang jelas tentang maksud bid'ah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sejak daripada zaman dahulu lagi sangat memahami ilmu fiqh dengan begitu teliti dan mendalam. Mereka menulisnya dengan sangat cermat agar umat Islam pada zaman akan datang dapat memahaminya dengan baik dan tidak terkeliru. Adapun bid'ah dhalalah, iaitu yang keji, yang disebutkan itu sangat jelas di sisi syarak. Amalan seperti pemujaan kubur, kepercayaan dengan dukun dan bomoh, dan ajaran-ajaran sesat adalah contoh amalan bid'ah yang masih dilakukan di dalam masyarakat dan wajib dijauhi. Adapun bid'ah hasanah, yaitu yang baik, seperti mendirikan madrasah pengajian agama, bersalaman selepas solat fardu, meraihkan sambutan Maulidur Rasul, dan lain-lain amalan yang tidak bertentangan dengan syarak. Kesemua ini adalah dipandang baik walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, akhir-akhir ini umat Islam sering diganggu dengan sikap sesetengah daripada kalangan masyarakat yang sering mempersoalkan sesuatu yang tidak jelas dengan sangkaan yang buruk. Mereka berpegang sepenuhnya kepada hadis kullu bid'atin dhalalah, sedangkan ulama fiqh sudah bersepakat bahawa lafaz tersebut tidak bermaksud umum secara mutlak. Ada yang mendakwa amalan yang telah lama dilakukan di dalam masyarakat kita pada hari ini adalah bid'ah kerana tidak ada dalilnya. Ada sesetengahnya pula yang menghina majlis Maulidur Rasul kerana dikatakan tidak ada dalil. Ada yang tidak mahu duduk dalam majlis bacaan surah Yasin kerana mendakwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Dan ada juga yang tidak mahu melakukan talqin jenazah di kubur kerana berkata ia tidak ada dalam syariat. Inilah sebahagian yang berlaku di dalam masyarakat sehingga akhirnya menyebabkan berlaku sikap berpuak-puak. Mereka tidak menghormati keputusan ulil amri serta menolak fatwa dan pandangan pihak berkuasa agama setempat. Mereka sangat keras dengan pandangan sendiri dan gemar menimbulkan perbalahan dengan masyarakat setempat. Mereka lupa bahawa Sayyidina Abu Bakar pernah mengarahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis semula menjadi sebuah mazhab, sedangkan perkara itu tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ibn Khattab pernah menetapkan bilangan rakaat solat tarawih sebanyak 20 rakaat, sedangkan ia
tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa bahawa Sayyidina Uthman bin Affan pernah mengarahkan supaya azan untuk solat Jumaat dilaungkan sebanyak 2 kali, sedangkan pada zaman Rasulullah hanya dibuat sekali. Adakah tindakan para sahabat ini salah dalam memahami agama? Sesungguhnya para sahabat semuanya hidup bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka memahami ajaran Islam yang sebenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah yang bermaksud, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepasku. Gigitlah ia dengan erat dengan gigi geraham. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, Khatib ingin menyeru kepada semua jemaah sekalian agar kita memberi keadilan terhadap ilmu dan meletakkan sesuatu itu pada tempat yang betul. Sesungguhnya memang benar terdapat bid'ah yang diharamkan dalam syarak dan perlu kita tegas menghindari masyarakat dari melakukannya. Namun bukan semua perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram dilakukan oleh umatnya. Hukum terhadap segala perkara baru yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tertakluk kepada hukum taklifi yang 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Menjadi tanggungjawab kita untuk meluruskan setiap kekeliruan hukum dengan merujuk kepada pandangan pihak berkuasa agama dan fatwa setempat berdasarkan pertimbangan dalil-dalil umum yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat 93, wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un, yang bermaksud yakni kebanyakan manusia masih berselisihan dan mereka telah berpecah belah sesama mereka dalam urusan agama mereka. Mereka masing-masing, yakni golongan itu semua, akan kembali kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin. Amin amin ya muwaffiqat ta'i'in wafiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله
ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumbangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka yang menuruti mereka dari masa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, asnya kepada Abdul Haris al-Syariati, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Halidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka putera-putera dan putri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhdhulil kafarata wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal mahjudin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rahiyyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li'abidika al-hujjaj wal muzati wal musafirin
في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم ادخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم